Guys, aku rasa kita semua kena buat confession kat Amir. Semua kena mengaku salah masing-masing. What? Hei, kalian tuh kenapa sih? Percaya benda-benda tahayul kayak gini? Ya, aku start dulu. Di wajahmu kulihat bulan Sebenarnya aku tipu kau. bersembunyi. Aku minta maaf sangat. Saya tak pernah nak jaga hati dan perasaan awak sedangkan awak. Sadarkah Tuhan kan ditatap Kau nak insan maafkan aku, Amir? yang haus akan belehan. Apaan sih? Cepatlah, Riana. Ya, Amira. Aku pernah salah sama kamu, Amir. Dosa kita pada manusia ni ada interest. Makin lama kita tak minta maaf pada orang tu, makin tinggi interest yang kita kena bayar. Itu apa hal? Jadi dendam. Tolonglah jangan ganggu kita orang, Amir. Kita orang tak pernah buat salah pun dekat kau. Ada antara kita tak betul terang lagi ni. Siapa yang kau jujur? What's good people? Welcome to Gen Wake Up Podcast. Anda bersama saya Jackson Lee Tibing dan juga Abang Nugget dan Kudin. Thank you so much for tuning in to this podcast series special episode kali ni. Kenapa dan apa yang special? Sebab kali ni director daripada filem Siapa Tutup Lampu sudi untuk join kita punya session malam ni. Jadi kita ada Abang Alif Ehsan. Ya, thank you untuk jemput. Alif ni sebenarnya editor first kan? Editor first, betul buat short film banyak. So, itulah. Buat short films. Okay. So, ada banyak kat YouTube dan juga ada a series dalam Tonton. Yes. It's a adaptation from fiksi kan? Ya, Copy punya series. Yes. Okay. And also Alif ini merupakan editor for Mencari Rahmat. Which was released a few years ago but previously released on Movie punya platform. A little bit of background about Alif lah. Kita nak dengar jugalah suara-suara daripada kita punya kawan-kawan lain di Gen Wake Up. Abang Nugget. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita pun dah ada Alif lah ni. Bukan senang kita nak dapat director sendiri yang cakap pasal movie dia sendiri kan. Jadi untuk yang dah mengenali Alif, memang dah tahu dengan reputasi Alif. Tapi untuk yang belum mengenali Alif, so kita akan tanya a few questions yang Alif sendiri boleh jawab. So that yang mana belum tahu boleh kenal Alif tu sendiri. As Alif himself and as a director kan. Alif, ada satu soalan nak tanya dulu. Yeah. Kau dah jadi director ni, apa inspirasi kau untuk menceburi dunia perfilman ni? Siapa pembikin filem yang memberi pengaruh besar dalam karier? Sebenarnya itu soalan yang selalu dan antara yang pertama juga dapat masa aku masuk dalam dunia ni. Aku masuk dalam dunia filem ni secara formal lah. Nah, senang cerita, mungkin ada setengah orang yang masuk melalui jadi kru dan so on dan naik jadi director kan. Tapi aku guna perkataan kami lah. Adalah satu generasi yang ada kesempatan untuk belajar secara formal di IPT tempatan. So kebanyakannya sebelum ni banyak juga yang filmmaker yang awal generasi sebelum ni belajar di IPT luar, universiti luar ataupun college atau film school luar di luar negara. Tetapi belakangan ni untuk generasi aku bersama kawan-kawan ni, kita ada Malaysia dah start ada film school. So ataupun kos-kos yang menawarkan pendidikan formal dalam bidang filmmaking. So aku antara generasi yang bertuah lah. So mungkin aku boleh petik juga nama-nama yang lain seperti yang director Private Sapu, Muzamil juga satu batch lah. Tapi dia belajar di UiTM, aku belajar di Aswara. So Arif Zulkarnain di Aswara juga. So beberapa orang yang nama few directors yang terdengar, inilah generasi baru yang ada sedikit pendidikan formal lah. Ada yang diploma, ada yang degree. So ini yang akan mewarnai dunia perfilman akan datang insyaAllah.
Oh, So the next termasuklah generation lah. the latest generation lah orang cakap. Ada juga aku tak cakap dia satu benda yang penting untuk ada pendidikan formal, tapi advantage lah kepada kami sebab guru-guru kami pun juga ada yang ada pendidikan formal, ada yang tak, tetapi sekurang-kurangnya kita berlandaskan ilmu lah. So kita yang penting filem bukan lagi satu bidang terjun lah orang cakap. Semuanya kita masuk start pada macam aku sendiri habis SPM memang aku nak jadi filmmaker. So aku memang masuk bidang filem lah, tak ada pilihan lain yang aku nak masuk. Daripada habis SPM nak jadi filmmaker tu, apa yang buat kau nak jadi filmmaker tu? Apa inspire kau nak jadi filmmaker tu? Ada director yang kau suka ke? Dia sebenarnya banyak, dia tidak ada satu sebab yang orang cakap tepat lah. Maksudnya faktor menyeluruh. Khusus aku sendiri adalah aku meminati bidang seni sejak kecil lah. So dengan mula melukis, kemudian menyanyi, kemudian muzik dan so on kan. Kemudian aku melihat bila dah dewasa sikit, maksudnya dalam remaja, aku mula minat menonton. So dia berkembang. Dia bukannya macam sejak kecil dah minat filem, tak juga, sebab aku punya family tak ada dalam bidang ni langsung. Dia bercambah dengan orang cakap kebanyakannya ilmu lah kot. Ilmu tu yang membuatkan dia lagi macam aku kat sekolah menengah ada peluang untuk berteater juga ataupun ada juga buat production, sekolah punya production. So di situ dia berkembang. Maksudnya peranan cikgu juga, peranan guru juga di sekolah untuk membentuk aku sebagai orang cakap orang seni lah senang cerita. Kemudian aku memilih bidang filem sebab aku nampak bidang filem meliputi semua bidang seni. Ada muzik, ada penulisan, ada teater, ada lakonan, ada semuanya lah. Bila dah nak isi borang, nak masuk suara tu, aku memilih filem sebagai bidang yang aku nak belajar lah further dan nak kerja dan itulah ceritanya lah. So dari situ lahirlah Alif sebagai seorang editor, sebagai seorang pengarah ya. Ya. Editor kemudian di dalam proses pembelajaran, tapi pengarah sebenarnya dah start dari sebab kita, of course lah, bila kita dengar bidang filem ni, pertama yang kita nak jadi orang, kebanyakannya nak jadi pengarah tu lah. So bila dah belajar, cakap pengarah ni lagi susah sebenarnya. So aku memilih bidang editing untuk menjejakkan kaki yang pertama. So dia start pada editing, kemudian editing sangat benda yang sangat, orang cakap, proses yang sangat crucial. So aku suka benda yang paling proses menyunting di meja tu sendiri. Maksudnya filmmaking yang berada di atas meja aku, dalam bahasa yang ni lah. So bila kita potong-potong jadi filem. So lepas tu bila aku dah lama sikit baru nak start belajar filmmaking secara keseluruhan lah. Sebagai pengarah dan sebagai editor kan, kau rasa apa kualiti yang paling penting untuk seorang pengarah, atau kita cakap in general pembikin filem lah? Aku masih lagi perlu ulang benda yang sama, iaitu aku sebut cakap ilmu lah. Bukan saja setakat ilmu filmmaking, tapi ilmu bantu. Ini perkataan yang salah seorang cikgu aku, arwah Adwan Warai, Dr. Adwan Warai. Dia selalu cakap apa kekuatan seorang pengarah bukan saja ilmu dalam pembikinan filem, tapi ilmu bantu dia. Apa ilmu bantu dia? Sebab semuanya bercampur kan, maksudnya dalam filem semuanya ada kan. Kita harus terbuka untuk menerima, untuk mempelajari ilmu baru dalam dunia ni untuk menjadi seorang pengarah yang baik. Jangan selain ilmu pembikinan filem lah, dan juga akhirnya satu lagi perkara penting, bakat. So itu benda yang kadang kita terlupa kan. Ini bidang seni. So bidang seni ni mahu tak mahu agak kejam lah juga sebutnya. Ada setengah orang tak berbakat. So ini itu aku rekod balik perkataan yang Balong Azhar Masman cakap. So bidang filmmaking ni ramai orang tak berbakat masuk. So itu yang jadi itu aku cakap memang kejam lah, tapi itulah kenyataannya kan. Dia macam bidang-bidang seni yang lain, nyanyian, tarian, lakonan, sama juga pengarahan filem tu perlu ada bakat juga. Akhirnya dia bukan setakat benda-benda teknikal juga kan.
Betul lah tu, aku setuju lah. Kan ramai, bukan takkan nak tanya kan siapa contoh yang tak ada bakat. tapi yalah, kan ramai juga kita tengok sekarang pun kan artis-artis penyanyi ke yang masuk TV ke, kadang-kadang bukan bakat. And dia orang punya followers kat Instagram kan. Simpan dulu. Tak apa. Okay. Kita masih lagi nak tahu sedikit pasal Alif lah kan. So Alif, you are editor, also writer. Pernah tulis skrip Alif? Masa buat short film banyaklah terlibat. Mostly dan ada masa skrip short film yang awal-awal ketika projek pelajar, kebanyakan aku tulis sendirilah. Tapi bila buat filem sendiri ni dia bukan tak boleh, tu malas. Dan dia kadang tak sama. Dia bagi orang lebih pakar lah kot. Itulah. Betul lah kan. So you're gonna focus on directing lah kan. Forte. Tapi would you agree kalau skrip merupakan satu elemen yang penting dalam satu filem tu? Dalam pembikinan filem. Semestinya. So as a director, what are your process dalam pilih skrip tu? Do you pilih skrip? Kau pilih skrip ke kau just terima apa yang producer bagi? Macam mana? Okay aku nak perjalanan aku nak mengarah feature film pertama ni agak panjang juga. Which is aku start ada peluang untuk mengarah, start orang cakap dapat skrip untuk jadi pengarah feature film ya. Feature film ni filem cerita panjang lah. Filem cerita penuh lah kan. Sejak 2009 sebenarnya. So aku nak cakap memilih, aku tak boleh memilih sangat. Sebab aku sekarang ni aku jujurnya tahun 2020 2021 ni aku agak desperate juga untuk mengarah filem pertama. So aku akan menerima saja apa saja skrip yang tidak terlalu teruk, ataupun tak ada teruk sangat aku mengarah juga kan. So aku akan mengarahkan filem yang aku rasa skrip yang decent, yang kena dengan aku. Dan aku masa tu aku ubah lagi. Ubah sampai yang kena dengan cita rasa aku lah. Maksudnya tak terlalu jauh sangat menyimpang dengan apa yang aku boleh ceritakan. Sebab bagi aku akhirnya walaupun skrip tu tidak berapa baik, tapi kita ada proses yang panjang untuk membetulkan skrip mengikut kehendak pengarah. So it's more like a collective work lah. Yes, macam of course. Script writer datang bagi idea and then discuss, and maybe they go to producer first, and then you also put in your input untuk jadikan the final work lah. Yep. Aku sangat percaya pada collective work. Aku bukanlah tak nak tulis skrip sendiri dan mengarah sendiri, tapi aku rasa bila ada orang-orang yang lebih pakar dalam bidangnya masing-masing, penulisan, produksi, sinematografi, lakonan, so dia lagi best berbanding kau buat dua kerja dalam satu masa. Okey Alif, masih topik untuk Alif lagi lah. Boleh. Soalan untuk Alif lagi. Setakat. So secara general lah kan, bukan pasal movie ni lah spesifiknya. Sebagai pembikin filem, apa tanggungjawab seorang pengarah kepada audiens? Apa yang kau rasa kau perlu bagi ke audiens? Aku ada satu pendapat sendirilah, ataupun kita falsafah tak juga kot. Tapi aku falsafah pun tak apa. Falsafah tu takut terfalsampah. Betul. Dia macam ni kan. Aku sendiri, aku sebagai penonton, sebelum aku jadi sebagai pengarah, aku juga seorang penonton, betul tak? So aku suka menonton filem. Seperti saat aku melihat filem tu, aku tak rasa aku tengok filem. Kau faham tak? Maksudnya kau rasa macam aku kadang terbawa-bawa masuk ke dalam cerita tu. Itu benda yang paling besar lah. Tanggungjawab, aku rasa lah tanggungjawab sebagai pengarah. Dan aku suka penonton aku macam tu juga. Maksudnya bila aku tengok movie, aku sebagai penonton tengok satu filem, aku tak rasa dah aku tengah tengok filem. Itu kejayaan paling besar pembikin filem tu lah bagi aku sendiri. Immersive lah. Immersive lah. Yes. Kau macam masuk dalam movie tu. Ya, dia macam mimpi kan. Terutamanya bila kau tengok dalam sinema lah, of course lah kan. Kau macam kau ada, kita panggil dalam kita panggil static audience. Static audience ni duduk di dalam panggung lah. So berbanding di TV ataupun di mobile phone, kita panggil mobile audience.
So kau boleh macam tengok tempat lain, lepak house kan. Kau mimpi kau tersangkut-sangkut lah. So kalau kau tengok wayang, kau rasa macam kau boleh fokus satu cahaya yang besar depan kau. So itu yang membuatkan lebih mendalami filem tu lah kan. Kau tak terganggu. Betul. Kan tadi kau dah cakap kan nak bawa audience masuk ke dalam filem tu kan. So mana yang kau rasa lagi penting kan, untuk entertain ataupun kau nak bawa satu benda yang boleh ubah society tu, ubah penonton. Mana kau rasa lagi penting lah antara dua? Soalan serius ya. Ini macam soalan berbaur politik ni. Aku sebenarnya kalau aku bukanlah filmmaker yang orang cakap aku dynamic aku sebagai manusia juga dynamic. Maksudnya kalau tanya soalan ni masa 10 tahun lepas ataupun 5 tahun lepas, 10 tahun lepas lah kot. Aku cakap aku akan pilih yang kedua. Maksudnya aku agak bercita-cita tinggi untuk mengubah perspektif audience ataupun orang yang menonton filem aku selepas dia menonton. So banyak juga dalam proposal aku pun aku ada menyatakan perkara yang sama bila aku buat satu isu. So aku nak audience macam kalau cerita isu tu besar, kalau boleh macam aku nak biar audience ni pergi riot lah. Macam tu lah. Tanya macam kau faham tak? Kau boleh tengok kau boleh tengok short film aku masa aku study juga ada few short film yang begitulah, yang mengkritik politik. Available on YouTube, is it? Iya, tapi aku tak upload lagi. Tu aku rasa boleh. Dia ada trailer je. Dia ada buka Dia ada trailer. Dia ada kat Vimeo. So nanti aku pun ada few orang tanya. So aku pun akan upload lah. Nanti aku akan tahu lah. Tajuk dia Curi. So itu agak mengkritik kerajaan ketika itulah kan. So kalau itu soalannya, kalau itu aku yang dululah. Tapi bila aku dah semakin masuk dalam bidang ni, terutamanya aku bekerja dengan producer dan diorang keluarkan duit yang banyak untuk membuat filem, aku perlu ambil faktor pertama tu, which is the entertaining itself. Maksudnya aku kena balance jugalah, which is apa yang aku nak sampaikan tetap sampai sebagai pengarah, tapi aku harus sedar juga yang filem harus dijual. Tidak harus sekadar bukan shot sendiri lah. Shot sendiri tu perkara yang paling teruk sekali lah. Tapi bagi aku dia kena, kalau yang mengubah audience tu penting juga tu. Tapi mungkin aku boleh letakkan kira benda tu panggil advantage lah ataupun bonus lah kepada pembikin filem yang boleh mengubah audience, pemikiran audience, mengubah berbagai perspektif bagai semua. Tapi yang pertama, sebelum dia ke arah itu, filem harus dijual. Dan macam mana filem dijual, macam mana nak menjual filem tu harus ada unsur menghiburkan lah. Menghiburkan tu tidaklah cakap perkara-perkara yang membuatkan kita ni kan ketawa dan so on. Tapi menghiburkan, dia boleh engaging. Engaging tadi sama dengan aku cakap tadi lah. Dia boleh rasa seperti tidak menonton filem. Kau rasa tengok filem rasa macam kau terbawa-bawa. Itu engaging lah panggil kan. Aku rasa that's fair lah kan. Yes. Because filem pun kalau kita, because tak semua orang ada certain level of knowledge about film making. Some people, most just want to enjoy and be entertained. Yes. So we have to take into consideration that as well. Especially kalau kau buat filem, of course you want a lot more people to watch your films rather than a niche group of people saja kan. Sure. Lagipun normal lah untuk orang yang mula-mula menceburi bidang tu, mula-mula dia memang bersifat idealis sikit kan. Of course. Tapi lama-lama of course mesti. Yang lama-lama tu bila dah nampak realiti tu dia dah jadi realis sikit kan. Yeah. Dulu buat short film puluh-puluh ribu-ribuan je kan. Sikit-sikit terus-terusan je. Sekarang buat filem beratus ribu. Tak boleh nak fikir shot sendiri kan. Waktu ni juta-juta, payahlah nak shot sendiri. Let's talk about the film. Yes. Siapa tutup lampu. So basically cerita ni about 5 kawan Yeah. And then ada konsep, ada apa orang kata dalam plot tu, ada penceritaan pasal pengkhianatan dan juga ada macam tikar belakang. Tapi dalam masa yang sama dia orang ni berkawan baik. But the gist of the story, one of them mati, meninggal Amir kan. Yeah.
And empat-empat orang sahabat ni pergi dekat rumah mayat, bilik mayat untuk buat pengecaman, dan dalam masa tu lah dia orang menghadapi all the drama, macam-macam konflik lah, ada kena kacau apa semua lah. So nak tahu kena tengok lah kan. Okay, sebagai director Alip, apa yang special dengan Siapa Tutup Lampu ni, without spoiling the film? Kenapa kita orang kena tengok, Alip? Sebab ia filem pertama aku. Terutama sekali. Itu yang pertama lah. Sebabnya kalau nak tengok, aku nak cakap Siapa Tutup Lampu muncul di waktu kita memerlukan filem begini. Itu yang kita ada colours of sekarang ni lepas pandemik ni, taklah lepas kan, kita pasal endemik kan. So banyak filem yang tak dapat masuk ke panggung dan so on kan. Even filem-filem besar yang berbajet besar macam Proxy pun tak dapat masuk ke panggung. So kita ada filem action begitu, kita ada filem yang komedi, horror macam Kanak kan. Kita ada berbagai lagi genre lah. So Siapa Tutup Lampu genrenya thriller. Kita panggil dalam untuk Siapa Tutup Lampu ni kita panggil friendship thriller, which is kisah persahabatan tapi dalam bentuk yang thriller lah. So kalau peminat-peminat yang meminati, aku tahu ramai sebenarnya yang meminati filem-filem bergenre thriller ni, yang terutamanya dari even Korea Selatan ataupun Indonesia ataupun Thailand, ataupun beberapa negara-negara yang banyak mengeluarkan thriller lah. Malaysia bukan tak ada, tapi kita agak kekurangan ini. So Siapa Tutup Lampu muncul untuk mengisi kekosongan tu lah. So kalau kau nak tengok sentuhan filmmaker Malaysia, bukan sahaja pengarah lah, maksudnya semua dari segi sinematografi, dari segi lakonan, dari segi perkara-perkara lain, filem yang berbentuk thriller begini, korang boleh tengok lah. Not to compare dengan dari segi bajet, tidak lah kan. Tu maksudnya storytelling itself. Maksudnya kalau korang minat macam mana, biasanya kalau klisenya kita sebut plot twist lah, benda-benda yang berkaitan kan. Kalau korang minat benda-benda situ, korang boleh tonton Siapa Tutup Lampu lah. Ini ada hint tu. Ya, ada plot twist tu. Ada plot twist. Tu plot twist tu bagi aku normal lah. Sekarang ni dia bukan benda yang paling utama kan. Tak tahulah, setengah orang rasa plot twist tu benda yang paling utama sekarang, tapi bagi aku ia sebahagian pada story kan perlukan ada kejutan-kejutan tertentu kan. So begitulah. Okay, so basically aku pun bila Alik cakap macam tu, understand lah, because kau cakap benda yang filem Siapa Tutup Lampu ni keluar waktu yang audience memerlukan filem yang lain daripada yang lain. Dan aku setuju bila Alip kata Malaysia macam lately kekurangan hasil atau produk about yang bergenrekan thriller. Filem Siapa Tutup Lampu ni dia mix genre lah kan. Friendship thriller, which aku rasa tempat lain dah banyak, negara lain dah banyak buat lah aku rasa. Especially kalau Thailand, Indonesia lah. Kalau tak, sebelum ni kita ada thriller saja yang betul-betul seram ataupun komedi lah. Kita dah tahu pasal apa specialnya Siapa Tutup Lampu ni kan, dan macam mana dia memenuhi demand filem thriller dekat Malaysia ni. Tapi ada dengar lah ura-ura kan, kalau nak kata pendapat pun pendapat juga, tapi kalau nak berani sikit kata kontroversi lah kan. Betul. Ada dalam one interview Alif ni cakap tajuk Siapa Tutup Lampu ni kelihatan agak cringe lah. Yang ini copy word by word kan. Betul. Okay, kenapa filem ini tajuk dia diberi nama Siapa Tutup Lampu? Kalau dari segi tajuk, sebenarnya kita literally ambil daripada tajuk teater itself. Maksudnya filem ni adaptasi daripada script teater, which is script teater pentas lah, drama pentas yang pernah dipentaskan dalam beberapa tahun lepas, dan dia pernah menang award dalam persembahan teater itulah, pertandingan teater itulah. So diadaptasi oleh penulis skrip dia sendirilah. Maksudnya Azhar Jalil juga pelakon dalam filem ni.
Dia menulis, kemudian kita adaptasi, dan kemudian bila dah sampai ke peringkat screenplay ataupun sampai peringkat bila aku sendiri dapat skrip tu, aku akan ada perubahan-perubahan sedikit lah. So kita ambil literal, kita ambil sama, tajuk sama, kita tak ubah. So bagi juga audience yang pernah tengok teater tu recognize dengan Siapa Tutup Lampu. So dia ada pun ada fanbase sendiri kan. So itu pertama lah. Tapi bila sampai ke peringkat untuk adaptasi ke filem, kita masih lagi melihat possibility tajuk lain yang ada ketika itu. Tapi kita last ni kita pilih tersama sebab ada faktor metafora yang besar lah tentang Siapa Tutup Lampu. Bukan sekadar Siapa Tutup Lampu, bukan sekadar fizikal lah, bukan lampu yang dimaksudkan bukannya lampu yang tengok di atas ceiling ataupun lampu yang ada di depan kita. Dia lampu dia lebih ada metafora tertentu lah. So tajuk juga harus, bagi aku, main peranan juga lah untuk menunjukkan filem tu bagaimana. Walaupun yalah, macam aku cakap tadi, memang ada ramai orang agak skeptikal lah cakap tentang tajuk kan. Sebab kebanyakan filem-filem yang ada di Malaysia, terutamanya aku rasa ada faktor juga dia sebab dia berbahasa Melayu. Kau rasa macam mana? Sebab kalau dia bahasa Inggeris mungkin kau rasa macam wow, kempaknya tajuk ni. Tapi sebab dia tajuk dia bahasa Melayu, kita agak skeptikal. Sebenarnya kita mungkin aku boleh je sebut tajuk yang macam yang filem-filem auspis yang dulu, macam Jangan Pandang Belakang. Boleh. Jangan Pandang Belakang. So tajuk dia hanya menggunakan tajuk tersebut untuk memberi unsur horror So tapi bila ditajuk dalam filem tu tak ada pun unsur-unsur Jangan Pandang Belakang. Kenapa tajuk Jangan Pandang Belakang? Sebab mungkin jangan pandang ke belakang dalam kehidupan kita ataupun pandang masa lampau. Semata-mata hype saja without essence kan. Sebab tu aku sendiri seorang yang agak particular juga tentang apa saja yang aku pilih dalam filem lah, maksudnya termasuk tajuk. So Siapa Tutup Lampu basically pasal the honesty lah, kejujuran dalam persahabatan. So bila sebab kejujuran ni ada yang terang dan ada yang gelap. So so itulah dia. Dalam. Okay. So, this is what I like about doing this kind of interview or listening to this kind of interview with the people yang kerja dengan filem tu sendiri. Because personally, aku kalau tak kenal Lip, and then keluar movie Siapa Tutup Lampu, aku tak terasa nak tengok Lip. Serius. Betul. Aku faham. Kalau keluar dengan poster yang ada, without looking at the trailer is different. Sebab trailer dia aku admit memang agak menarik. Tapi the poster and also the title, aku rasa macam dengar cerita-cerita lain lah kan. Setuju. Kekasih Hati Mr. Bodyguard lah apa. Aku rasa tak nak tengok langsung. Tapi after listening to this kind of explanation, kau intrigue tau. Kau rasa nak tengok. Benda-benda macam ni kita tak dapat dengar daripada tu. Kena dengar pada director tu sendiri kan. Kadang-kadang benda-benda macam ni dia patutnya terpulang kepada viewer tu lah untuk interpretasi. Tapi kadang-kadang ialah general audience tak semuanya boleh dapat kan. Jadi kalau kita dah ada hint macam ni, maybe kita boleh nampak apa metafora di sebalik tu. Tapi Alif, yang ini untuk rilis di Malaysia kan? Betul. Tajuk dia Siapa Tutup Lampu. Betul. Tapi untuk international tajuknya Lights Out. Betul? Lights Out, betul. Okay. Ada beza dekat dua ni. Satu nak tanya, kenapa ada perbezaan? Yang kedua, bila ada perbezaan ni, ada tak hilang konteks ataupun metafora yang ingin diletakkan dalam tajuk? Nak cakap 100% mungkin ada 100% akan reduce sikit lah dari segi tajuk tu. Tapi kita tak rasa benda tu satu benda yang penting, yang besar sangat. So pertukaran tajuk itu hanya sekadar untuk memenuhi kalau kita nak tukar tajuk secara literal tak sedap pula. So macam terlalu tidak memanggil kan. International audience ni lain pula market dia. So kita ambil tajuk yang lebih ringkas, lebih memanggil sikit kepada buyer-buyer di luar. Sebab kita sekarang pun tengah mencari peluang untuk agent tengah mencari peluang untuk jual filem Siapa Tutup Lampu ataupun Lights Out di luar.
So masih lagi elemen likes tu ataupun tetap tak ada, so tak ada masalah. So kita untuk memenuhi lah, bagi aku tak ada, itu bukan isu yang besar lah. Tajuk bukanlah, aku cakap tadi pun bukanlah benda yang korang semua audience kena faham. So ini kita sekadar sebab korang interview aku bagi tahu je lah. So sebab aku Kau tak, kau pandai-pandai sendiri lah kan? pandai lah. Aku tidak expect audience macam Jackson cakap tadi pun, aku tidak expect audience untuk terus tukar perspektif diorang sebelum dia menonton. So aku pun sebenarnya sedar, aku pun kena realis yang aku ni first time feature filmmaker. So orang masih belum kenal nama aku dan hasil kerja aku macam mana. InsyaAllah selepas ni mungkin kalau dah siapa yang menonton, mungkin kalau rasa okey mungkin dia akan tengok juga. Sebab aku banyak simpan lagi. So banyak benda yang aku nak keluarkan di filem-filem yang lain lah. Kalau tak aku keluar semua nanti apa lagi aku nak buat nanti lepas ni. Ya kan? Takkan nak keluar kuku semua lah. Ya, simpan tu. Okay, simpan sikit. So tadi aku rasa Jackson dah cakap lah tadi pasal dia punya genre ni kan. Pasal friendship thriller kan. Tapi itu daripada mulut Jackson lah, daripada mulut Alif sendirilah. Apa beza dia friendship thriller ni dengan thriller yang ada? Aku ini mungkin aku tak sure lah. Aku pun tak ingat sebab aku pun kadang-kadang bercampur juga apa yang aku belajar dan apa yang pendapat aku sendiri kan. Sebab dah lama juga tak baca buku ni. Dulu time study rajin lah. So thriller tidak boleh berdiri dengan sendiri bagi aku. Semua terutamanya modern filmmaking ni sebab kita dah mix genre. So even kita ada sci-fi thriller, kita ada crime thriller, sebab mesti dia kena ada bercampur dengan sesuatu lain, tema ataupun genre yang lain. So macam kalau mungkin ada setengah filem dia friendship comedy, so kau boleh tahu okay, friendship dan it's a comedy movie. So kalau thriller ni kau boleh tahu, bila kita sebut friendship thriller ni kita boleh expect it's a friendship movie with a thriller punya element. So perlu mungkin term friendship thriller tu hanya untuk orang cakap menerangkan audience what to expect to masa menonton. So hanya bagi aku sekadar memenuhi dalam genre tu apa? Friendship thriller lah. Dalam filem Siapa Tutup Lampu ni Alif, siapa kau punya pelakon favourite dan kenapa? Jawab dengan ikhlas Tarik. Kalau TV ni aku tak boleh cakap ni kan. Tak apa, kita rebel sikit boleh. Itu aku baru lepas buat TV, so aku banyak cover lah. So untuk korang aku beritahu je lah. So aku nak cakap jujurnya aku tak adalah nak cakap satu ataupun dua pelakon favourite, sebab dia macam mana pelakon ni bergantung pada karakter juga. Sebab kalau aku boleh ambil secara general kan, bukan dalam Siapa Tutup Lampu. Sebenarnya kat Malaysia ni semua banyak kita banyak pelakon berbakat, tapi kita tidak ada karakter yang tak banyak pelakon tu dapat karakter yang tepat untuk dia. Faham maksud aku? Casting lah. So casting lah, melibatkan casting lah. Banyak je pelakon bagus-bagus, tapi kenapa dia sebut kayu? Sebab pelakon kayu lah apa benda, sebab dia tak dapat karakter yang bertetapan dengan dia punya gaya lakonan. Maksudnya kau boleh tak ada setengah pelakon ni kau push macam mana pun tak kena untuk karakter tu. So ini aku jawab secara overall lah. So, tapi untuk dalam Siapa Tutup Lampu sebenarnya aku ada few pelakon yang aku agak admire juga. Bila aku berlakon tu, walaupun berlakon scene sikit, tapi aku rasa macam aku nak ni boleh buat cerita lain dengan dia ni. So salah satunya watak dia kecil dalam cerita ni, tapi aku rasa bila few scene dia memang agak impactful lah bagi aku. Melissa Campbell ni pelakon Keluarga Bahadun, perempuan tu. Dia biasanya komedi. Dalam Keluarga Bahadun komedi lah. So dalam Siapa Tutup Lampu dia berlakon serius. Dia pun pertama kali dapat peluang untuk berlakon watak serius. Kau nak tahu juga pelakon-pelakon komedi ni range yang besar. Dia boleh daripada komedi gila sampailah ke serius gila. So range besar.
So Melissa Campbell antara satu pelakon yang aku rasa agak berpotensi lah. Kalau ada peluang aku nak bekerja dalam skrip-skrip yang lain jugalah, atau filem-filem yang lain juga. Selain tu aku rasa Naim Daniel satu pelakon yang baik juga lah. Maksudnya aku bukanlah dia tak pernah bawa otak macam ni, tapi dia pun ada range yang besar. So dia boleh pergi macam-macam lah. Then even Azizul Amar pun bagus. Dia Ni nak sebut semua dah sekarang. Sebab tu aku dengar. sebab aku banyak kena bekerja dengan pelakon komedi tau. Kalau aku tengok Azizul Amar pun dia pelakon komedi tau. Dia aku suka pelakon kaki bahan. Ya, dia memang, tapi bila dia bila berlakon watak tu dia cuba tukar lah. Maksudnya boleh begitu dia punya permainan lah. So tapi kalau kau tanya aku nombor satu, aku letak Melissa Campbell lah. Dalam list yang aku rasa agak baik lah lakonan dia. Okay, ini yang kita mahu kan. Special khas untuk Gen Y Cult saya Adik bagi tahu tu. Melissa Campbell favorite actor dalam Siapa Tutup Lampu. So kalau Melissa Campbell dengar ni, nanti ada lah filem baru insyaAllah. InsyaAllah. Tapi dia cakap aku kena buat cerita international lah. Dia punya English New York babe. Something yang kita look forward juga lah nanti nak tengok watak Melissa Campbell tu nanti. Alright. Okay, so we talk about the director, which is Alif himself. We talk about the movie. Now we gonna go dive into the production punya part lah. Because of this mixed genre kan, friendship thriller kan, ada challenge lah untuk to sell this idea dekat producer, compare dengan kalau nak sell dengan idea macam okay, kita nak buat filem romantik, kita nak buat filem komedi, atau kita just nak buat filem horror. Kita bila datang dengan idea friendship thriller ni, ada tak macam producer macam okay tak nak ke apa ke dia orang macam susah nak convince dia orang ke? Okay ya, untuk proses Siapa Tutup Lampu ni sebenarnya aku tidak pitch pada producer. Untuk pengetahuan lah. Yang pitch kepada producer adalah scriptwriter Azhar Jalil. So dia bila dia pitch kepada producer, dia bawa dengan story yang agak raw lah berdasarkan dia punya script theater tu lah. So bila bawa producer, baru producer cari director. So dia ada proses yang begitu untuk setengah projek. Bukan kalau ada setengah filem ni kadang-kadang director sendiri adalah mempunyai idea ataupun mempunyai skrip. So dia pitch pada producer. Tapi untuk Siapa Tutup Lampu dia begitu. Maksudnya scriptwriter dan bawa producer, dan producer mencari director yang sesuai. So aku sebenarnya jujurnya aku sendiri personal aku suka begitu. Sebab bukan aku tak suka bekerja dengan idea sendiri. Sebab aku dah pernah bekerja dengan idea sendiri untuk short film. Tapi untuk feature aku lebih suka ada dynamic work di antara 3 triangle tu. Maksudnya producer, scriptwriter dan director. Sebab aku percaya perkara tu lebih ada lebih dynamic lah. So lebih ada kolektif work kan. Nak cakap dia tidak susah lah sebenarnya. Aku rasa producer ni agak okay. So basically Azhar lah. Yes, Azhar Jalil, the scriptwriter yang pitch. So tak ada apa-apa isu lah for the producer untuk terima this idea. Boleh je lah maknanya. Okay, sedikit background lah tentang producer Horizon Film Entertainment ni kan. Diorang ni membawa, diorang ni ada punya core business dulu sebelum ni membawa filem-filem Indonesia ke dalam Malaysia. More banyak filem-filem Indonesia lah dibawa ke Malaysia dan ditayangkan lah. Dia panggil distributor lah orang cakap di Malaysia kan. So mana dia dua role lah, dia pun distribute juga. Ya, dia pun distribute juga. Dalam Siapa Tutup Lampu ni kira dia antara yang pertama lah yang filem dia dah pernah syuting filem tapi belum release lagi. Tapi proses Siapa Tutup Lampu adalah filem yang pertama dia release untuk penonton tempatan lah. Maknanya filem pertama yang release atas dalam production dia sendiri. Bersama satu lagi production iaitu Articolic Fusion. So itu pun production baru juga. So co-produce lah diorang. So Afar, we tak understand, Horizon Film Entertainment memang inside industry lah, entertainment industry. Articulate Fusion production baru. Articulate Fusion Entertainment dia just, tapi
Siapa Tutup Lampu bukan under Articulate Fusion Entertainment, right? Dia under Articulate Fusion Production. Yes, Articulate Film Production. So dua company tu yang produce Tutup Lampu lah. Daripada kita orang punya pemerhatian kan, kita orang tengok pelakon ni banyak yang famous dekat social media tau. So untuk casting ni, korang casting punya proses tu macam mana? Based on popularity ke, ataupun boleh tak share macam mana korang punya proses casting tu? Kau yang ada kuasa memilih ke, ataupun script writer ataupun producer? Ya. Okay, untuk projek Siapa Tutup Lampu ni, secara terus terangnya aku tidak memilih secara 100% lah. Sebab kuasa besar pemilihan pelakon sebenarnya mana-mana produksi pun, bukan Siapa Tutup Lampu pun. Producer memegang kuasa mutlak lah untuk menentukan siapa pelakon dia. Sebab kita bukanlah tak boleh nak bagi pada pengarah. Pengarah ada say, perlu ada say. Tapi yang menjual filem ni adalah yang tahu hala tuju, dia jual market di mana, siapa penonton dia adalah producer. So kita bagi aku perlu respect perkara tersebut lah. Sebab dia pun yang cari duit dan keluarkan duit. So dia perlu jual balik filem dia. So unsur populariti atau elemen populariti tu aku kena consider juga, supaya menarik perhatian peminat-peminat lah. Maksudnya peminat katakan pelakon contohnya Aim Daniel ataupun Yuana Ashad kan. So diorang ada fanbase sendiri. So pastinya diorang akan menonton filem ini secara tak langsung. So macam benda ni bukan benda yang orang cakap teruk ataupun tidak bagus untuk industri. Kalau kita melihat industri luar juga begitu. Aku boleh kalau aku record balik, kita belum pernah tengok Harry Styles berlakon kan. So dalam Harry Styles berlakon dalam Nolan, terus rasa macam dalam Dunkirk, so rasa macam wow, okey ke? So maknanya Harry Styles memang popular so memang penyanyi yang dikenali seluruh dunia. So Christopher Nolan dan producer dalam Dunkirk memilih dia bukan sahaja takat pasal populariti dia, tapi juga kebolehan lakonan ataupun kesesuaian karakter dengan kesesuaian karakter dalam Dunkirk tu. So aku melihat perkara elemen populariti dan kesesuaian watak dia harus seimbang ataupun dia perlu juga menitik beratkan kedua-duanya sekali, sebab itu yang menjual filem. Akhirnya filem harus dijual kan, harus ditonton kan. Macam kalau macam Harry Styles tadi, kau rasa dia ada salah satu faktor dia, tak boleh nafi dia memang ada populariti kan. Tapi adakah dia melalui proses casting macam audition ke, ataupun dia terus semata-mata dia kena lalui ke? Kena. Sebenarnya semua pelakon kena lalui. Dia tidaklah casting yang macam kita tahu. Perbezaan mungkin aku perlu sebab aku ada ilmu sedikit dalam filmmaking kan. So aku belajar kan. So ada beza, ada casting dan audition. Kita bukan audition dia, kita dah tahu dia tahu berlakon, dia memang boleh berlakon ataupun dia memang ada kebolehan untuk berlakon, ada bakat lakonan, kita pernah tengok lakonan dia sebelum ni, ataupun kita tahu dia memang selebriti, kita memang tahu. Cuma kita nak tahu dia sesuai tak dengan watak tersebut, itulah proses casting. So maknanya kita ajak dia ataupun kita datang dengan dia, try baca skrip, itu casting, itu bukan audition. So casting perlu juga untuk kesesuaian watak, baca skrip sikit ke, few lines kan. Kita tengok dalam tape casting tape yang tengok kat Hollywood punya tu, ada memang perlu seseorang pelakon tu nak tengok kesesuaian, kita perlu casting dia lah. So dalam Syed Lampu pun ada. So kita pun ada few time kita ada script reading. So bila script reading tu kita dah tahu dia sesuai kita tak sesuai. So begitulah, proses tetap ada. Semua mungkin cara dia berlainan. Okay. Ni nak tanya sebab kami pun dah cuba research pasal cerita ni. Filem Siapa Tutup Lampu ni, Alif ni yang sunting ke orang lain? Ya. Sebab dia filem pertama aku kan. So aku belum berani lagi nak memberikan kepada orang lain supaya aku boleh control dari segi orang cakap craft end result dia. Aku suka sebut dia sebagai craft.
craft pengarahan kan. So craft pengarahan tu datang bukan saja daripada masa shooting, so masa editing. So aku suka melihat menjaga craft tu daripada start pada skrip sampai ke editing lah. So Okey, faham. dia tengok lah. Jadi kalau Alif ni yang sunting, boleh tanya kau sendiri lah kan? Ya. Ada significant style atau influence yang kau rasa kau bawa daripada yang kau suka daripada other movies ke apa ke dalam filem ni sendiri? Macam dalam Mencari Rahmat itu kau ada cakap pasal ada style Tarantino yang kau suka kan? Okay, kalau dalam cerita ni ada tak yang kau rasa sama macam tu? Jujurnya aku rasa tak ada sangat sebab aku sebab tak lampu ni aku tidak ada satu spesifik ataupun reference yang jelas terhadap satu filem ataupun 2-3 filem. Aku rasa dia agak bercampur sikit, maksudnya apa yang ada, segala-galanya ada tentang apa yang dalam otak aku penontonan aku, dia bercampur-campur. So nak cakap satu reference yang jelas tak ada, tapi dia apa yang aku pernah eksperimen masa aku buat short film, terutamanya dari segi teknikal kan, maksudnya macam gaya suntingan yang macam kalau sebut agak teknikal macam mesh cut dan jump cut ataupun intercut. So benda-benda tu aku try implement lah dalam first film ni, tapi tidak secara keseluruhan sebab ada benda yang perlu ada juga benda yang aku tidak dapat buat juga, ataupun ada juga yang masih lagi aku simpan untuk next film. Itulah. Okay, Tapi faham. kita boleh tengok lah, okay, this is Alif punya kerja, hasil kerja dalam Siapa Tutup Lampu ni. Boleh dapat ke only few. Kalau tanya aku masih lagi belum. Maksudnya aku masih lagi dia masih lagi untuk debut ni aku melihat aku perlu keluar je. Maksudnya aku perlu ada suatu filem yang pertama. So untuk membawa kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya. Jujurnya begitu lah. Untuk personalize the editing and the style tu belum lagi lah Belum. Simpan dulu. Simpan dulu. Okay. Kita cakap pasal collective work tadi, ada tiga parties yang terlibat, director, penulis skrip dan producer sendiri. Tapi ini nak sentuh pasal penulis skrip tu sendirilah. Macam kita tahu, penulis skrip tu ialah Azhar Jalil, betul? Ya, betul. Dia sendiri menulis skrip dan dia juga berlakon dalam filem ni. Betul. Ada tak cabaran? Ada cabaran tak mengarah filem yang dilakonkan oleh penulis skrip tu sendiri? Ataupun lagi mudah ke macam mana ke? Aku melihat ada faktor yang aku rasa lebih masa pre-pro tu yelah perbincangan tu tetap ada kan, which is kadang-kadang kita nak tallykan idea dia dengan idea kita tu, adalah beberapa benda yang harus diperbincangkan. Tapi bila di set, Azhar Jalil ni seorang pelakon yang agak profesional bagi aku. Dia tidak melihat diri dia sebagai penulis skrip ketika dia sedang berlakon. Itu benda yang penting bagi aku juga. Aku juga begitu. Maksudnya kalau aku mengedit, aku juga tidak melihat diri aku sebagai pengarah masa aku mengedit, menyuntik. So aku seperti menyuntik filem orang lain. So aku tidak ada bias. Aku boleh potong di mana-mana scene yang aku rasa macam menyampah, aku potong benda tak sesuai. So aku tak fikir pun macam alamak aku dah shoot scene ni 3-4 jam tapi aku tak pakai. Itu kan macam ada bias sikit kan. So sama juga dengan Azhar, dengan dia sebagai pelakon dan sebagai seorang penulis. So dia ada differentiate lah dua kerja tu. So senang lah. Alhamdulillah senang lah. Jadi aku tidak ada perkara yang merumitkan lah. Bila kita sedar ruang dan sedar lah. Tak ada creative difference masa dah berlakon. Asal bila dah set tu dah okey lah. Yes. Dia mesti ada cadangan. Dia apa yang dibayangkan dan so on dia. Tapi dia dilepaskan dan kadang-kadang kita sedar juga apa yang kita bayangkan di atas kertas tidak sama di atas layar, di dalam set. Bila ada kadang-kadang tertentu kita harus ubah, ada improvisation. So, itulah filmmaking. Soalan ni tak serius sangat lah, setting filem tu kan.
So sebab tak tengok lagi, kita boleh tengok trailer je. So ada setting dalam background dia dekat dalam bilik mayat lah. Itu bilik mayat betul-betul ke just studio prop? Dia bilik mayat betul di UKM, tapi bukanlah bilik mayat hospital dia untuk student punya lah. Dia otopsi sebenarnya, bilik otopsi. Tetaplah ada mayat dalam tu, tapi dikeluarkan lah untuk shoot je. Dia minta lah, kalau nak, dia tanya lah kalau nak pakai boleh je, tak ada masalah. Nak pakai tak ada mayat. Nak pakai mayat betul? Ya, nak pakai mayat betul boleh je. So cakap tak apalah. Bulan puasa, kita orang shoot bulan puasa ni. Kita orang shoot bulan tu bulan puasa. So so tak adalah takut sangat kan. Dia bulan puasa tu syuting malam ke siang? Oh, malam ke siang, pagi ke malam, pagi around the clock lah sebenarnya. Ini budaya, bukanlah budaya. Benda yang kita kena realistik like shooting kat Malaysia ni kan. Bila kau bajet kau tidak sampai ke tahap yang betul, maksudnya kita terpaksa realistik dengan bajet yang ada. Kita terpaksa pendekkan waktu shooting, dan bila pendekkan waktu shooting, kalau hari shooting tu pendekkan hari shooting, kita terpaksa kerja around the clock. Tapi that's it, kita buat jalan je. So InsyaAllah okay je. Taklah tu. So, aku saja tanya soalan setting bilik mayat. Sebab kan kadang-kadang selalu kita cerita seram ni after few months je keluar. Saya actor buat statement masa shooting ni aku kena kacau ke apa. Kita nak kalau ada kita nak tahu awal kan. Boleh lah kata hype sikit lagi movie kan. Nak tahu Alif sendiri nampak apa kan. Tema Saya Betul Lampu pun tentang kejujuran. So aku rasa aku perlu beri pencerahan kat sini memang tak ada. So tak perlu pun kita buat hype tertentu yang menipu audience semata untuk marketing. Tidak. Sorry lah bang. Bos, terima kasih. Terima kasih kerana jujur dengan kami. Okay, tadi kata during bulan puasa kan? Which was I think April kan? April 2021. Yes, April. April. 2-3 hari je kita shooting tak bulan puasa. Kemudian kita shoot bulan puasa lah. That was during the lockdown as well lah kan? Selepas PKP 1 saat tu. Maksudnya bila industri dah buka. So sebenarnya kita dah plan production ni sejak sebelum PKP 1, PKP 2 tak ingat lah. Maksudnya dah plan 2020 lagi. Kita nak shooting dalam around 2 tahun lepas lah. Sebenarnya 2 tahun lepas tapi postpone sampailah bulan 4 tu. Tapi Alhamdulillah lah kita dapat release tahun ni juga, satu pencapaian yang bagi aku agak baik lah. Betul. Yeah, because I think the length of the production days pun buat cepat juga kan? Alhamdulillah boleh. Alhamdulillah okey. Sebab kita orang shooting dalam 15 hari sebenarnya. 15 hari tu? 15 hari for film. Is that normal for local film? Okay, normal untuk bajet rendah. So, kalau kau okay aku cakap untuk podcast ni lah kan. So, dekat industri kita ada satu term kita panggil super tele. So, super tele ni bila kita nak panggil kru, kita akan bagi tahu super tele, so orang semua tahu bajet dia around that kita tak sampai bajet filem lah. So dia bajet dia middle. Dia tidak sampai macam telemovie biasa. Telemovie biasa ni maksud aku macam Cakrawala dan so on. Itu sebenarnya telemovie biasa lah, telemovie di RTM, Which is much lower. So atas sikit super tele. Super tele ni dia sedikit dalam double the price of tele lah, double triple gitulah. Tapi tidaklah mencapai jutaan ringgit seperti filem. So tapi term super tele ni sesuai untuk seperti platform seperti Astro-First ni lah. So producer pun tidak keluarkan bajet terlalu besar untuk untuk buat sebuah filem. So even macam aku sebut macam Penunggang Agama itu pun tidak ada sampai macam bajet Munafik. Itu membezakan dia. So kau boleh tengok production value pun dia berbeza kan. So sebenarnya kalau di luar
kita sebut sebagai indie film lah, sebab dia bajet dia indie film kan. Sebab di Malaysia kita panggil, di Malaysia orang lebih gemar sebut dia sebagai Spotelli. So bila producer jumpa aku pun, dia nak tayangkan, dia nak cakap dia Spotelli, dan dia nak tayangkan. So of course aku faham lah, dia akhirnya akan disebut sebagai filem, tapi sebenarnya production budget dia, skill dia Spotelli. So Spotelli movie lah. So banyak lagi filem-filem lain yang kita tengok macam sebut tadi, Penunggang Agama dan so on, dia masih budget dia tidak sampai ke arah filem. Susah tak Alip shooting masa lockdown? Bila lockdown, sebenarnya aku agak bertuah ataupun berbeza dengan orang lain kot. Mungkin aku bila start lockdown ataupun pandemik ni, aku banyak peluang untuk mengarahkan benda duration panjang, which is, kalau aku sendiri personal, aku tak pernah syuting lebih daripada 3 hari. Kalau buat short film macam 3 hari kan, 2 hari, 3 hari. Buat short film yang duration ni kadang-kadang 3 hari ni aku buat 10 minit, 15 minit kan. So kau boleh bayangkan dari segi ratio kan, matematiknya, aku buat benda yang 14 hari untuk sejam 47 minit, sejam 40 minit, aku shoot dalam masa 15 hari. So aku shoot short film 2-3 hari, kadang-kadang benda tu 20 minit. So kira sendiri aku tak kira sangat matematik, tapi lebih kurang macam itulah ratio dia. So sebenarnya ratio dia begitulah. Maksudnya nak cakap susah tu, dia membuat filem yang lebih panjang, hari yang lebih panjang, sebenarnya dia berlainan dia adalah stamina lah, which is kau kerja around the clock. So tapi otak kau kena berfikir lagi kan. So kadang-kadang dah kau start shoot pukul 8 pagi, buat kau pukul 3 pagi tu otak kau dah wang lah, tapi kau kena still fokus, tahu scene pelakon pun masih kena ada stamina, even pengarah pun ada stamina untuk memikir lah, berfikir lah. Tengah pagi kadang-kadang otak kau wang kan. So kita kena ada stamina lebih baik lah dalam, kalau cakap dari segi susahan memikir lah. Tapi itulah dia filmmaking. Kalau ada mayat lagi kena ada stamina. Betul. Tak, dia kadang yang lawaknya adalah hari ininya kru pelakon dah macam mayat hidup lah. Dah lagi tu. Dah tak boleh beza kan. Hari ni itulah dia, tak boleh beza lah. Jangan ada yang buka dia punya tempat baring tidur kan. Tengok sekali buka-buka sini Untuk Siapa Tutup Lampu ni, kita ada platform dia OTT kan. So sekarang ni Astro. In future pergi ke Indonesia dulu kan. Lepas tu ada kan korang punya plan untuk pergi ke platform lain, macam Mubi ke iFlix ke, ada plan ke untuk pergi ke platform lain? Okay, untuk ini soalan ni soalan producer lah sebenarnya. Tapi plan tu tak ada. Plan yang aku bersama producer pun bincang lah sama aku kan, untuk membawa filem ni macam mungkin dah dapat berita tentang Siapa Tutup Lampu ni di sekarang ni tengah ada ejen yang jual ke platform lain, ke negara lain juga. So kita yang buat ejen ni yang bawa filem-filem Malaysia juga sebelum ni, antaranya yang dibawa sebelum ni filem Roh. Ejen yang sama dia bawa ke Netflix, dia jual ke Netflix, jual ke Nubi. So mungkin dia akan push juga ke situ, tapi sekarang ni dia cuba market luar dulu sebelum nak bawa ke market Malaysia, which is Mubi pun market Malaysia lah, Netflix pun Netflix Malaysia kan. So perancangan tu ada, cuma dia nak bagi lepas Astro first dulu, sebab bila lepas Astro first baru kita boleh jual keluar, which is itu biasanya dia punya adalah term-term tertentu. Bila kau nak beli sebuah filem, dia ada berapa lama tax and so on lah, benda tu lah. Perancangan tak ada. Ejen ni benda baru ni dengar ni. Terima kasih lah ceritakan pasal ejen ni. Aku tahu, bayangkan distributor je. Maknanya ejen ni kerja dengan distributor ke macam mana? Tak. Dia ejen ni dia kadang-kadang dia bukanlah, dia ejen tidak semestinya distributor. Dia ada juga ejen yang distributor. Tapi dia ada yang juga independent agent. So dia akan macam Sultan Lampu ni, apa company dia, TBC lah, apa nama dia, TBC. Dia company lah. Company tu nama dia TBC. So dia yang bawa pergi, itu dia bawa American Film Market. So benda-benda macam tu lah dia punya kerja lah. So
mungkin kadang-kadang dia nak tayang kat TV ataupun platform tertentu dekat negara dia orang, specific region saja kan. So itu benda-benda advantage lah yang bagi aku sebagai pengarah, aku sukalah kalau dapat wider audience kan. Itu je. Yes. Kita nak tengok filem, kita nak tengok lebih ramai orang tengok, lebih bagus lah. Mana Astro tak ada eksklusif right? Tidak. Kat Malaysia je lah. Di Malaysia je. Tapi dia eksklusif pun dalam 3 bulan je. Lepas tu dah boleh pergi tempat lain lah. Untuk upcoming film ni, Yes. ada tak plan untuk collab dengan same producer? Maksudnya? Kau dengan producer sekarang ni ada Horizon Film. Horizon Film Film ada Entertainment. Okay. ada plan untuk upcoming film? Yes. Sebenarnya aku kita orang dah habis shoot dah. Satu filem baru. Filem baru. Tajuk dia Raja Hitam. Yes. Okay, Raja Hitam. Raja Hitam. Dengan same producer lah. Dengan same producer. Lepas habis Cabut Lampu pun, Cabut Lampu dah alhamdulillah dah dapat kontrak dengan masuk Astro First kan. So dia pun alhamdulillah dia pun puas hati dengan hasil, dan dia plan untuk next film juga lah. Next film which is dah habis shooting dah pun. So sekarang dalam post production. Raja Hitam lakonan Kiraman, Beto Kushairi, Iva Azhar Jalil pada berlakon juga, dan Amar. So dua pelakon ni masih dikekalkan lah. Azhar dan 4 orang dia pelakon dia yang utama lah. Sebab cerita dia dalam penjara. Aku boleh sebut genre dia seperti genre dia disebut dystopian prison movie lah. Dia ada unsur dystopian sikit. Dystopian. So bukanlah nak cakap nak claim lah benda ni asing dah pertama dekat Malaysia, tapi jarang orang buat dekat Malaysia cerita dystopian. So aku ini filem ni agak menunjukkan aku punya membogilkan diri aku sikit lah dari segi pengarah. So kealifan kau lah. Kealifan kau. Memang ini lebih orang cakap kalau nak tengok style pengarahan aku, boleh start menonton dari filem kedua ni lah. InsyaAllah. Filem kedua ni bila cadang tu? InsyaAllah tahun depan akan tayangkan lah. Tapi platform belum pasti lagi, tapi kita looking forward untuk tayang di Netflix lah. So tidak ada plan untuk pergi ke sinema, tapi kita paling ultimate kita nak bawa ke Netflix international, bukan ke Netflix Malaysia ataupun region. Tentu saja kita nak bawa Netflix yang lebih wider audience lagi, sebab kita pun target untuk masuk few festival dulu sebelum kita jual filem ni ke tempat lain lah. Itu perancangan lah. Boleh buat satu episod lagi ni. Lebih lah. Tapi aku tengok Alip upload dekat Instagram dia satu gambar. Ada K Rahman, ada Beto. Betul tu. Memang daripada kata nampak is prison, tapi dia punya cell punya uniform dia tu tak macam yang sekarang lah. So I get it bila Alip kata dystopian punya prison movies. I'm looking forward to that. Dia sebenarnya benda ni aku dah pernah buat masa short film lah, masa 2013 tu, masa student. Tajuk dia sama tadi yang aku cakap di filem dia Curi. So siapa yang pernah menonton Curi, so akan nampak macam mana aku nak translate. Dia tidak sama, tapi translate orang cakap translate daripada konsep yang aku nak buat masa Curi tu, kind of dystopian juga. So tapi version 2021 ni dia lebih matured lah orang cakap berbanding yang dulu. Dia ada lebih unsur lokal kita masih lagi kita terapkan berbanding yang lepas lah. Yeah, that was tahun bila kan? Ya, 2013. Lama juga. Tu short film lah kan. Yes. So boleh tengok lah nanti kita kealifan sesuatu movie, sesebuah movie lebih, tu nanti. Orang cakap kalau dalam bahasa Poyonya authorship lah. Authorship. Authorship. Bahasa Poyo. Wes Anderson lah. Wes Anderson. Apa lagi? Sebut dia. We've talked about Alif, we've talked about the movie itself and also production, and it's been like 1 hour of a great session. Aku rasa macam a lot of information was given
Dan aku rasa orang lain tak tahulah, kalau Alik cakap dia cakap dekat kita je, sebenarnya dekat orang lain Biasa dah macam bagi tu. tahu. Lalu macam tu kan. Cakap kita. Orang lain cakap agak. Alhamdulillah so far podcast ini je lah aku first time buat podcast ni sebenarnya. Tu. Yeah. Eksklusif lah. Kurang kan. Alright, terima kasih. Terima kasih. Bila orang dah tengok cerita siapa tutup lampu ni, dia nak dia orang bawa pulang apa dalam pemikiran dia ada dua. Satu, kalau dia penonton ni bagi tahu kawan-kawan supaya subscribe. Itu dari segi orang cakap kalau rasa best, rasa ni ajaklah, belilah banyak-banyak. So bagilah producer untung sikit. Dapatlah buat next film kan. Itu je. Nombor dua, kalau korang minat gaya style aku punya pengarahan ataupun gaya kerja ataupun kerja aku, nantikan projek yang kedua lah. So ini adalah pembuka pintu dia lah. Next dia akan nampak lebih clean lah. Nak cakap filem ni tidak sempurna lah orang cakap. Taklah nak cakap next sempurna. Tapi ini masih lagi di peringkat nama pun debut kan. So David Beckham pun masa debut dia teruk juga. So something like that lah kan. Ramai je kalau kita cakap main bola kan, debut banyak je teruk kan, tak score, tak dapat sentuh bola kan. Sama juga macam aku. Mungkin aku pun ada juga orang tak suka aku untuk kerja ni, tapi kalau korang ada sikit-sikit yang kau rasa macam boleh tahan juga filem ni, nak tengoklah next filem aku. InsyaAllah korang akan lebih nampak lah sentuhan. Kita tadi awal-awal kita ada cakap kan, Ali ada cakap pasal dia macam apa, satu filem yang diperlukan lah sebab tak ada lagi kan filem style macam ni. Lepas tu dalam satu interview juga, Alip, kau ada cakap yang kau nak merancakkan filem industri ni kan. Jadi bila nak merancakkan balik, kita kena ada talent pool lah kan yang lagi besar. So mestilah lagi ramai pelakon, pengarah, penulis. So apa tips kau untuk orang yang baru nak masuk ke dunia perfilman? Aku nak cakap tips kan, aku tak suka sebut itu sebab orang nak masuk tu agak ramai dan orang yang nak masuk tu pun aku sendiri pun ambil masa agak lama juga untuk masuk, untuk jadi pengarah kan, maksudnya pengarah filem yang pertama. So isu itu aku rasa mungkin orang lain lebih sesuai untuk sebut. Mungkin pengarah-pengarah lebih banyak filem yang dah buat, first time aku rasa tak sesuai. Tapi harapan aku tanya dari segi untuk dapatkan talent pool tu adalah peluang, which is producer perlu lebih berani lah bagi aku untuk menerbitkan filem-filem yang pengarah-pengarah dari yang lebih muda, which is bagi peluang mereka untuk explore lebih awal, which is benda ni bukan asing dekat negara-negara lain, which is kalau aku nak sebut Korea lebih kalau banyak ataupun Indonesia lah, tak yalah jauh sangat, Korea jauh sangat kan, Indonesia pun banyak dia pengarah-pengarah yang bermula pada masa awal 20-an, maksudnya 24 contohnya, 23 dah start buat first film. So kadang-kadang bukannya pasal diorang yang produksi ni, kadang-kadang ada juga producer yang memberi peluang pada diorang sebab tengok short film diorang bagus, diorang bagi dapat peluang untuk buat feature film. So kalau diorang dah start umur tu untuk filem pertama, so berapa tahun kemudian diorang lebih matured, diorang dapat buat filem lebih baik dari masa ke semasa, dari tahun ke tahun, dari filem ke filem. So itu yang membuatkan industri akan lebih baik. So umur macam tu pun passion kan, banyak yang pengarah-pengarah lebih ada passion. Sebab kat Malaysia tak banyak. Kat Malaysia ada umur 20 awal 20-an tu semua anak seseorang ataupun anak seseorang producer ataupun benda related terhadap producer tersebut supaya baru dia ada peluang, betul lah. Ini realiti yang kita tak nak, aku tak nak kita baru nak bersendung, tapi realitinya itu. Sebab kalau kau bukan seseorang, kau takkan ada peluang berumur dalam 20-an, awal 20-an untuk mengarah. Betul tak? Kalau Malaysia, produser Malaysia lebih berani untuk memberi peluang pada mereka ni, bawah 25 lah aku sebut sebagai bawah 25 ni untuk jadi pengarah, aku rasa impian untuk Oscar, kalau Malaysia ada impian lah kan, tak mustahil. Which is macam kita main bola juga, aku sebut, aku sama agak lah ikut macam bola agak. Takkan kau nak bagi hantar
main umur 30-an semua kot kan. Yalah. Mesti kau nak start Ya, recruit betul. daripada bawah. Maksudnya sama dekat Mhm. pengarah filem. So dia orang perlu diberi peluang sejak awal lagi untuk pendedahan kalau bola ni pendedahan international, main perlawanan pendedahan besar, sama dekat filem. So perlu ada peluang pada pengarah-pengarah filem yang lebih muda untuk mengarah, which is bila dah lama sikit dalam industri lebih baik lah kan. Tadi tu aku rasa soalan tadi tu sebenarnya olahan daripada soalan rakan kita. Betul lah. Tak sempat nak tanya, dia dah jawab dulu. Bagus lah. Dari rakan kita daripada Rap Podcast Farid SMJ. Dia nak tanya sebenarnya macam mana soalan dia, macam mana orang muda dalam industri Director muda lah, lebih kepada Director director muda. muda. Macam tadi Dalam kau pun dah industri. jawab kan. Ya, sebab aku bukan aku seorang saja. Ramai lagi pengarah-pengarah yang 30-an baru dapat peluang. Sebab sebab dah mungkin katanya dah berpengalaman sedikit kan. Memanglah pengalaman penting, tapi sebelum nak pengalaman tu mesti ada apa peluang kan. Betul. Kalau tak ada hands on experience, macam mana nak ada macam mana nak ada experience kan? Kena ada hands on lah kan. Banyak je sebenarnya. Aku ada je nampak budak-budak yang lebih bawah ni. Kalau aku dah producer, masalah balangnya aku belum jadi producer lah, sebab aku baru nak jadi pengarah kan. Kalau aku jadi producer mungkin aku dah produce filem dorang dah. Sebab kita tengok, aku nak sebut pengarah-pengarah besar nanti macam Poyo juga ni, Spielberg dah start umur 21 22 kan, dia dah start buat kan. So bila dia umur 30-an dia dah produce untuk siapa nama Back to Future punya director. So faham tak? Dia punya circle tu lebih cantik lah kitaran tu. Maksudnya bila kau dah dapat mengarah awal, so lepas few years kau dah boleh jadi producer dan lebih awal, dan macam tu lah, dia lebih energetik lah industri ni. Tidaklah dipelopori oleh mereka yang, sebab tu kat Malaysia ni kalau kau pergi set tengok mudanya director ni. So faham tak? Bila ada sebutan yang begitu, maksudnya apa? Director kena tua ke? Macam ada konotasi negatif kan. Kau kena umur 40-an belum boleh jadi director ke? Tidak kan? So itulah benda yang mentality tu harus tukar. Kau consider kau tua ke muda? Aku tua lah. Aku kalau tanya aku sebenarnya kalau aku dapat peluang mengarah lebih awal, taklah, benda ni tu pun tak ada kan. Maksudnya rezeki tu pun dah ditentukan. Tapi aku rasa kalau diberi peluang lebih awal, mungkin umur ini sebenarnya aku dah mengarah mungkin filem ketiga, filem keempat lah. Macam tak ada kan. Itu jenis yang sepatutnya lah. Maksudnya kalau saya cakap mungkin dalam beberapa tahun akan datang mungkin akan ada begitu. Maksudnya pengarah, aku nak melihat, kalau tanya aku nak lihat ramai lagi pengarah-pengarah muda yang start umur 20-an untuk mengarah first film dia, supaya dia boleh jadi lebih baik dalam umur yang 30-an lah kan. Macam tu lah. So aku rasa that's the culture yang kita nak cultivate jugalah. So harapnya producer yang dekat luar sana tu buka mata lah dekat pengarah-pengarah muda kan. Kalau ada terus producer nak dengar podcast Jangan Wake Up kan, rezeki kan. Harapan tu tetap ada. Harapan tu kena ada Harapan kan. tu tak ada. Lawan tatap lawan je. Tetap lawan lah. Okay. I think we have reached towards the end of the session lah. Jadi Alhamdulillah, sebelum kita akhiri sesi podcast kita ni, aku nak ambil peluang ni untuk mengajak semualah pendengar-pendengar dekat luar sana untuk menonton filem Siapa Tutup Lampu ni. So kalau belum subscribe, boleh subscribe dekat untuk Astro First. Aku rasa ramai je yang pelanggan Astro kat luar sana. Dan ajaklah ramai kawan-kawan kita, sebab this is my personal point of view. Aku tak tengok lagi Siapa Tutup Lampu, tapi after this session dengan Alif, dengan tengok trailer, aku rasa something yang kita kena tengok, something yang baru, something yang unik, something yang fresh dalam kita punya industri filem. So why not kita support? So ajaklah ramai-ramai lagi kawan-kawan kita untuk menonton Siapa Tutup Lampu. Akan ditayangkan di Astro First pada 25 November 2021 ini.
sebelum habis macam biasa, I would like to take this opportunity again. Thank you so much Alif for Yeah. spending time with us. Sama. Terima kasih Alif. Terima kasih buat jemput yang director yang tak berapa muda ni. Cik. Kita tak nak lepaskan peluang ni lah, nak berkenalan dengan seorang director di awalan career dia kan. Nanti Sama-sama. after 5-10 years kan, mana tahu kan Alif dekat Hollywood. Ambon. Kita boleh cakap Mengarah The Rock. Amin. we Dia banjir. kita orang pernah interview ni Alif ni. Okay. Alright, so if you guys out there who are still listening, yang masih lagi mendengar, so aku rasa session kali ni pun kita orang intend to be like a short session je sebenarnya. Tapi takkan lah bila dah sembang dengan director sendiri kan, pasal movie ni memang akan terpanjang. So thank you so much for still listening. Thank you for tuning in the first place. So you guys out there, kalau if you like what we do, just support us. If you are listening this on YouTube, subscribe to our channel and hit the notification button to keep on update. Kalau dengar dekat Spotify, you can share our playlist around. We are on Facebook and we are on Instagram as well, Gen Y Cup Podcast. So Abang Nugget, any last word? Aku just nak cakap terima kasih lah Alif, sebab ini memang satu benda yang aku rasa kami pun memang baru je dapat peluang untuk interview director sendiri kan. Yes. So this is a good breakthrough for us, and we Yes. hope for the best, and we wish you the best in all of your future endeavour. Harap lepas ni, harap Raja Hitam lepas ni pun akan jadi top, cerita ni pun akan jadi top. InsyaAllah. Dan semoga berjaya Alif. InsyaAllah. Alright, thank you. InsyaAllah. Terima kasih. Amin. Abang Kudin hadiah abang. Cik, Kudin hadiah abang. Ambon. Kudin, dia banyak nama ni Alif. Betul lah. Kudin ni dia banyak nama. Kudin Manic Preacher lah. Hebat. Okay, Hebat. Kudin, anything to say? Pertama sekali terima kasih banyak-banyak sudi luangkan masa dan Sama-sama. bagi juga banyak gila input yang kita orang dapat kan. And keduanya semoga terus maju Alif InsyaAllah. untuk filem ni dan filem-filem yang akan datang. So thank you. Yes. Thank you very much. Yang Wakab pun mesti teruskan dengan benar. Kita sebenarnya dalam selain membuat, kita perlu penonton yang baik. Macam pernah cakap sebelum ni, penonton yang akan membentuk hala tuju sinema mana negara tu, maksudnya negara kita ni. Mohon tunjuk ajar lah. Ya. Penonton dan dia symbiosis penonton dan pembikin. Itu yang akan menentukan hala tuju. Bukan bikin saja. Ada filem yang baik Betul. pun tak ada penonton yang baik, tak guna kan. So Yeah, yang betul. Wakab boleh bentuk penonton yang baik lah. So Amin, insyaAllah. InsyaAllah. Harap-harapnya salah satu daripada objektif kita orang lah. Okay guys, well I think that's all for this session. Thank you for listening. Thanks again guys. Until next time, see you. Bye bye. Bye. Okay.